Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Tema yang saya akan kupas pada pagi ini ringkas tetapi berpotensi untuk menjadi batu loncatan yang mujarab, iaitu bahasa kemasan teguh negara berdarat kukuh. Saya ingin memulakan ucapan saya dan menyandarkan satu prinsip mudah, iaitu bahasa bukan semata-mata alat komunikasi. Bahasa adalah instrumen kedaulatan, identiti dan akses kepada ilmu. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara di bawah Akta 152 dan dasar perundangan lanjut yang telah menguatkan kedudukan ini telah disertakan. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah ditubuhkan khususnya untuk membangun, memakukan dan memperkayakan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu bagi tujuan pendidikan, pentadbiran dan kebudayaan. Ketiadaan pengukuhan bahasa kebangsaan tersebut semestinya akan memberikan implikasi secara langsung kepada keberkesanan undang-undang dan sistem perkhidmatan awam serta penerimaan identiti kebangsaan oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, peranan bahasa Melayu telah dinilai secara kritikal melalui tiga dimensi utama, iaitu identiti dan perpaduan, kedaulatan perundangan dan pentadbiran dan juga pembangunan ilmu serta daya saing ekonomi. Dari sudut sosio-kultural, bahasa Melayu telah menyatukan pelbagai kumpulan etnik sejajar dalam Maklumat Akademi Kenegaraan Malaysia (AKM). Program-program bahasa dan kesusasteraan seperti mana yang telah dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pusat Rujukan Persulutan Melayu (PRPM) telah meningkatkan rasa kecintaan masyarakat terhadap bahasa Melayu. Akan tetapi, tanpa perlibatan aktif daripada generasi muda dan penghebahan kandungan dan relevan, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda akan kian terhakis dan bahasa tersebut akan dianggap ramai sebagai bahasa yang tidak relevan. Dari perspektif institusi pula, penggunaan bahasa Melayu dan dokumen rasmi, undang-undang dan komunikasi dalam institusi-institusi dan kementerian-kementerian kerajaan telah memastikan prinsip keadilan dan keterangkungan dapat diterapkan kerana melalui inisiatif ini, rakyat dapat memahami hak dan tanggungjawab mereka dalam mengaplikasikan bahasa yang rasmi dan diiktiraf. Namun, pelaksanaan inisiatif tersebut masih berdepan dengan pelbagai cabaran yang disebabkan oleh perbezaan pelbagai penggunaan bahasa dalam sektor profesional, kekurangan bahan rujukan teknikal dalam bahasa Melayu dan juga penilaian kompetensi bahasa dan kalangan pegawai awam yang belum lagi seragam. Oleh itu, latihan berterusan dan polisi pelaksanaan yang lebih tegas diperlukan untuk mengekalkan kedudukan bahasa Melayu. Dalam alam pembangunan ilmu, bahasa kebangsaan mesti mampu untuk menampung ikhtiar sains, teknologi dan inovasi. DBP telah pun mempunyai mandat demi membina dan mencipta ikhtiar dalam bidang ini. Walau bagaimanapun, bilangan bahan akademik dan rujukan berkualiti dalam bahasa Melayu masih terhad berbanding bahan yang bahasanya dalam bahasa Inggeris. Akibatnya, pelajar dan penyelidik yang kurang mahir bahasa asing berisiko untuk mengalami kehilangan daya saing akademik mereka berbanding dengan pelajar dan penyelidik luar. Oleh itu, pelabaran dan penerbitan penterjemahan berketepatan tinggi dan pembangunan korpus ikhtiar teknikal adalah langkah yang tidak boleh ditangguhkan. Dengan ini, saya tidak menafikan kepentingan penguasaan bahasa antarabangsa terutamanya bahasa Inggeris dalam era globalisasi ini. Namun, berdasarkan pendirian saya, bahasa Melayu amatlah penting. Bahasa Melayu bukan penghalang kepada akses global, sebaliknya bahasa tersebut merupakan asas yang memastikan semua warga negara Malaysia mempunyai peluang yang sama untuk memahami ulasan rasmi, pendapatan pendidikan yang bermoral dan menyumbang kepada pembangunan negara. Tanpa asas bahasa kebangsaan yang kukuh, usaha demi memperkukuh kedaulatan institusi dan penyampaian perkhidmatan awam tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan sekaligus menyebabkan taraf hidup rakyat tidak dapat dipertingkatkan. Justru saya menggemukakan beberapa cadangan pragmatik yang perlu dilakukan secara secepat mungkin, termasuk kerajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan institusi pendidikan mesti mempertingkatkan bajet mereka yang diperuntukkan demi penerbitan ilmu dan penterjemahan teknikal dalam bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi, DBP perlu mengaplikasikan sumber-sumber termasuk buku, jurnal dan sebagainya untuk mempercepat peruntukan ikhtiar dan bidang STEM serta mempromosikan bahan rujukan terbuka seperti PRPM. Di samping itu, latihan intensif untuk guru, penterjemah dan pegawai awam perlu diperluas demi memastikan standard penggunaan bahasa rasmi dalam kalangan masyarakat sentiasa dikekalkan. Akhir sekali, rakyat Malaysia perlu sentiasa mengamalkan polisi diri bahasa yang pragmatik, iaitu dengan mengutamakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi sambil mengekalkan penguasaan bahasa global untuk tujuan urusan dagangan dan sains. Akhir kata, marilah kita berganding bahu demi menjadikan penggunaan bahasa Melayu seperti yang diiktiraf oleh DBP sebagai amalan harian dan urusan rasmi, pendidikan dan penerbitan ilmu sambil meneruskan penguasaan bahasa lain untuk memastikan negara kita terus bersaing dan gah pada peringkat antarabangsa. Bahasa kebangsaan yang diaplikasikan ramai bukan penghalang tetapi jambatan kepada perpaduan, kedaulatan dan kemajuan. Gunakanlah bahasa Melayu dengan tepat, sokongan penerbitan bahasa Melayu dan jadikanlah bahasa ini setara selesa untuk digunakan dan relevan bersama bahasa-bahasa lain dalam memacu masa depan negara. Sekian, terima kasih.